KPM. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jami'il musyahidin wa mustami'in al-kiram, khususan li tulab wal muallimin, wa syukran aidan li idha'atil Didik TV. Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij sukses SPM 20 wahid wa 20. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum sihatan wa afiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Al-yawm sanata'alamul maddah al-maharatul Quran. Hari ini kita nak mempelajari mata pelajaran maharat al-Quran. Tapi macam biasa, murid-murid kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alright. Macam biasa murid-murid, jom kita saksikan profil guru kita selepas ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah Ustaz. Masya Allah, tilawah ra'i'ah jamilah. Masya Allah, tabarakallah. Hadha min fadli Rabbi ya Ustaz. Alhamdulillah. Walakin indi soal ya Ustaz. Ma alaqa bainal hadal qira'ah wa hadal mawdu' al-yawm ya Ustaz? Qira'atuka tuqalu bi qira'ati qalun. InsyaAllah fi hadal yawm nata'allam qira'ah qalun. Alhamdulillah. Qira'at qalun. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita pada hari ini, iaitu guru maharat al-Quran kita bawakan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lumpur, iaitu tidak lain bukan Al-Fadil Ustaz Suhaimi. Kaifa hal Ustaz? Barakallahu fi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa qabla an nabda Ustaz, indana ba'du asdiqa alladhi sawfa takunu ma'ana. Ada di studio bersama dengan kita murid-murid yang akan sama-sama belajar dengan kita pada hari ini Ustaz. Boleh kita jemput mereka? Betul. Hayya bina. Dipersilakan murid-murid. Assalamualaikum semua. Kaifa halukum? Masya Allah, kita tengok murid-murid kita nampak ceria Ustaz dan tak sabar untuk bersama dengan kita pada hari ini Ustaz. Baik. Jadi Ustaz, kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu. Kita nak mulakan dengan pelajar yang pertama, iaitu Rushda. Kaifa haluki? Mungkin araf nafsaki dan boleh kenalkan apakah cita-cita anda. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rushda Nur Atia binti Muhammad Zamri. Saya dari Sekolah SMK Agama Kuala Lumpur. Cita-cita saya nak jadi doktor gigi. Okey. Wa thaniyan indana Fatin. Kaifa haluki? Araf nafsaki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Kamalia binti Muhammad Zamani daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lumpur. Cita-cita saya ingin menjadi accountant. Okey, dan yang ketiga kita ada Aisyah. Boleh kenalkan diri anda dan cita-cita anda. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Aisyah Nabila binti Abdul Syahid. Saya bersekolah di SMK Agama Kuala Lumpur dan saya ingin menjadi seorang doktor. Masya-Allah. Tabib, masya-Allah. Dan seterusnya kita ada Hakim. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakim bin Nur Syamsul Kamal.
Saya sekolah di Sekolah Menengah Agama Haji Muhammad Yatim dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang akaunten. Masya Allah. Dan seterusnya kita ada Kristina. Boleh kenalkan diri anda dan cita-cita anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kristina Umairah binti Muhammad Azmi dari Sekolah Menengah Agama Haji Muhammad Yatim. Cita-cita saya ingin menjadi seorang arkitek. Nak jadi arkitek. Wow. Dan seterusnya kita ada Khairun Nas. Nama dia special lah Zat. Special. Boleh kenalkan diri anda dan cita-cita anda. Okay. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairun Nas bin Ishaq. Saya bersekolah di SME Haji Muhammad Yatim. Dan cita-cita saya merupakan menjadi seorang ahli anggota polis. Jadi ahli anggota polis. Masya Allah. Semua cita-cita tu kita doakan. Moga-moga Allah permudahkan saya. Baik. Qabla an nabda, sebelum kita mulakan Ustaz, apa kata kita buat SOP dulu? Betul. Tafadhal ya Ustaz. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah Hal hadal madda sahla atau sa'ba ya Ustaz? Tafadhal. Sahlun jiddan. Sahlun jiddan. Sahlun jiddan. Idza yani ba'da nadrus labudda alaina an tadrib wa qiraah nadkhul fi salah insyaallah. Okey. Mungkin نستريح قليلا سوف نعود بعد قليل. ابقوا معنا في برنامج سukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Hakim bin Muhammad Suhaimi dari kelas 3 Sabah ingin mendeklamasikan sajak yang bertajuk Negaraku Merdeka. Negaraku tetap merdeka walau dalam genggam bara, walau dalam tangis duka, walau dalam cemas bencana. Negaraku tetap merdeka walau ada yang cuba mendahaka, walau ada yang mengkhianati negara, walau ada sekongkol musuh durjana. Negaraku tetap merdeka walau bila zamannya, walau bagaimana pemimpinnya, walau di mana duduk rakyatnya. Negaraku tetap merdeka kerana ada anak Malaysia berbangga dengan negaranya, berjuang hingga akhir nafasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Itulah laungan yang disebutkan oleh Ibnu Aqil bin Muhammad Suhaimi. Anak ustaz ke? Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Orang kata darah tu memang turun ke anak ustaz Ya, lebih kurang Masya Allah, alhamdulillah. Baru darjah 3. Darjah 3. Jadi alhamdulillah, ini di antara aktiviti yang boleh kita lakukan di rumah. Kekal duduk di rumah, stay safe, stay at home. Kerana apa? Kes terbaru pada hari ini 19,268 kes baharu. Jadi kekal duduk di rumah. Jangan ke mana-mana kalau tak ada urusan penting. Baik, dan kita nak tanya murid-murid kita tentang topik kita pada hari ini Ustaz. Boleh kita tanya murid-murid kita Ustaz? Baik. Kita nak tanya dengan murid yang pertama, Rushda. Okey. Apa pandangan awak tentang topik kita pada hari ini? Silakan Rushda. Pada pandangan saya rasa teruja nak belajar topik ini sebab saya dapat mengaplikasikan ilmu qiraat ini pada bacaan Al-Quran saya. Okey, boleh aplikasikan. Seterusnya, kita nak tanya dengan Fatin. Apa pandangan awak pula? Pada pendapat saya, tajuk Marah Al-Quran ini sangat unik. Jadi, saya rasa teruja nak belajar benda ni. Baik, dan seterusnya kita nak tanya kepada Hakim. Apa pandangan awak Hakim? Pada pandangan saya, ilmu qiraat ni dapat bagi saya tahu yang bahawasanya bukan baca macam kita selalu baca je. Ada lagi cara baca yang lain yang sah di sisi agama Islam. Okey, baik Ustaz. Ini pandangan murid-murid kita tentang topik pembelajaran kita pada hari ini. Ia cukup menarik. Bila kita pelajari, baru kita tahu rupanya dalam bacaan Al-Quran ni rupanya pelbagai. Dan salah satunya adalah qiraat
qalun. Mungkin kita boleh mulakan kelas kita pada hari ini, Ustaz. InsyaAllah. Okey. Tafadhal ya, Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Dai Aiman dan murid-murid yang berada di rumah. Alhamdulillah Ustaz dengar tadi semangat mereka nak belajar tu dan nak bawa dalam solat Ha, yang betul, lelaki Ustaz. boleh bawa dalam solat, yang perempuan mungkin ketika masak anak-anak dengar, lama-lama anak-anak pun dapat qiraat. Masya-Allah kan. Sambil masak. Sampai masak, sambil masak tu kan. Okey, jom kita lihat apa yang kita nak belajar. Okey, first kali kita nak belajar daripada subjek ini ialah mata pelajaran ini adalah qiraat qalun, biodata dan manhaj dia. Okey. Nak tak nak kita kena kenal dululah. Okey, kalau tak kenal maka tak cintalah kan. Betul, Ustaz. Okey. Jadi dalam dia punya isi dia yang kita akan belajar at-turjumah al-imam, yakni biodata imam. Yang kedua at-turjumah ar-rawi, biodata perawi. Okey, ini kita dah bincang yang lepas. Setiap imam ada 2 perawi. Jadi imam pertama kita siapa dia, dan kita belajar perawi yang pertama. Perawi yang kedua nanti insya-Allah fi faslin qadim insya-Allah. Okey. Manhaj at-tajwid liqalun kaifa. Okey. Kemudian khilaful qiraat, mungkin fi kelas fi kuliah qiraat naqul bi farshu huruf. Wa madza farshu huruf ladaina, yakni fi Fatihah wa Al-Baqarah min al-ayah al-ula hatta al-ayah al-khamisah wa 20 insya-Allah. Baik. Aywa. Jadi sekarang ni kita nak berkenal dengan imam. Dengan imam dulu. Baik, Ustaz. Okey, imam ya adalah Imam Nafi' Al-Madani. Nama sebenar dia adalah Abu Ruwaim Nafi' bin Abdurrahman bin Abi Nu'aim Al-Laythi. Ni agak panjang sedikit lah kan. Biasa kalau kata dalam soalan tu, Masmu Imam Nafi' Al-Madani. Okey. Kalau boleh jawab semua, memang markah penuh lah. Oh, markah penuh, Ustaz. Okey. Tapi kalau kata nak mudah sedikit, agak-agak mana? Kalau mungkin Aiman bantu saya macam mana yang nama yang paling panjang kita nak ambil mana? Mungkin kita boleh sebutkan Nafi' bin Abdurrahman. Cukup ke, Ustaz? Yes, cukup saja, itu saja. Okey, kan? Maknanya standard kita pun begitulah kan. Jadi kita ambil yang ni. Okey. Okey, iaitu itu pun dah boleh dapat markah penuh. Itu pun dah boleh dapat markah. Baik, Ustaz. Biasanya kalau kata 2 markah, maknanya Nafi' itu 1 markah, bin Abdurrahman adalah markah kedua. Apa kata kita letak je dia punya tempat dia hidup di Madinah. Al-Madani. Oh, panjang sikit. Panjang sikit kan. Okey. Baik, kemudian tarikh lahir dia ialah sanah as-sabi'un Hijriyah. Okey. Wafat dia di bil Madinah Al-Munawwarah fi sanah mi'ah wa tasi'ah wa sittin Hijriyah insya-Allah. Okey, maknanya kena tahu nama, kena tahu lahir bila dan juga wafat bila, Ustaz. Dan wafat bila. Okey, itu asas dia lah. Kalau kita di peringkat SPM ni, maknanya benda tu murid kena dapat. Baik. Okey, kena ingatlah. Ni tak nak kena memang kena ingatlah. Okey. Macam kita nak kenal seseorang, kita kena ingat nama dia. Kan? Jadi ni nama imam, apatah lagi lah. Okey, kita pun nak belajar qiraat dia kan. Jadi kena kenal. Tapi Ustaz sebut tadi dia sebut nama tempat dan juga tarikh kewafatan dia. Ya, betul. Okey, dia kena sebut dua-dua, Ustaz. Kena sebut. Baik. Okey. Kemudian lihat pada biodata perawi yang pertama. Okey, perawi yang kedua kita simpan dulu insya-Allah. Okey. Kita sengaja simpan tu nak kasih supaya teruja nak belajar akan datang nanti. Betul, Ustaz. Okey, jadi hari ini kita nak kenal dengan qalun. Tadi pun Dai Aiman baca qalun, masya-Allah, sedap suara tu dan tepat bacaan dia. Alhamdulillah, Ustaz. Okey, kalau buat saya pun dengar dekat radio je, Ustaz. Oh ya, masya-Allah, dengar radio boleh serap gitu je. Okey, maknanya hari ini kita belajar, kita akan mantapkan lagi lah dengan asas tajwid mereka. Baik. Nama sebenar ialah Abu Musa Isa bin Mina bin Waridan lah. Okey. Jadi kalau kita soalan keluar, Masmu Imam Qalun. Mungkin kita minta murid seorang jawab. Tafadhal. Tafadhal mungkin. Hakim? Boleh, Hakim? Boleh. Okey. Nama
Nama imam tersebut, nama perawi tersebut Abu Musa Isa bin Mina bin Wardan. Panjang, tu markah penuh tu. Markah penuh. Markah penuh. Okey. Pelajar kita dia hafal Quran kan. Senang je ni kan. Quran 30 juzuk yang ni. Tengok gitu je sepintas lalu dah termasuk dah tu. Okay. Alal akal Ustaz, paling orang kata paling sikit tu paling sedikit tu macam tadilah kita macam kata tadilah, nama dia dan nama ayah dia lah. Dan nama ayah dia. Nama ayah bin dia. Mina. Bin Mina. Okey. Okey, Isa bin Mina Baik. Jadi Qalun tu lakab dah, gelaran dia. Jadi orang Arab pun ada gelaran dia. Bukan Melayu je ada gelaran kan. Orang Arab pun ada gelaran dia. Baik, tarikh lahir dia ialah sanah al-ashirin wa mi'ah Hijriyah. Tahun 120 Hijrah. Dan tarikh wafat dia di Madinah juga. Di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 220 Hijrah. Maknanya dia berselisih dengan guru dia. Kerana apa kita sebut begini? Sebab nanti di perawi-perawi di imam-imam yang lain, mereka tak jumpa pun dengan imam mereka. Diselangi dengan beberapa tok guru di atas tetapi tidak disebut. Maknanya terkenal cucu di bawah tu baru kenal. Itu adalah min fadli rabbi lah kan. Maknanya orang kenal Al-Imam Bukhari tapi orang tak kenal siapa guru dia. Kan Ibnu Dakir kan, Imam Az-Zahabi. Jadi itu semua adalah guru-guru Al-Imam Bukhari lah. Okey, itu adalah kelebihan daripada Allah Taala kepada seseorang lah. Baik. Daripada milad dia tu Ustaz, kita tak perlu mention lah lahir di mana. Tak perlu. Cukup sekadar tarikh dia tu Ustaz. Okey, baik. Tapi tak salah kalau kita sebagai murid kita nak kenal lebih mendalam, kita buat kajian sedikit lah. Kita cari apa-apa yang ada di dalam internet untuk kita cari apakah dia punya tarikh lahir dia, apa dia punya akhlak dia, cara dia belajar, di mana dia belajar, siapa guru dia yang lain-lain kan. Boleh, itu tak masalah. Tapi untuk asas dia dalam SPM, kena ingat sukses SPM 2020 dan 2021, ingat yang 3 ni dulu. Ingat baik, tiga itu. Okay, baik. Jadi Ustaz, tadi kita ada bacakan tentang qiraat Qalun dan kita nak tahu juga usul dia Ustaz. Usul qiraah. Ustaz boleh terang sikit Ustaz? Okey, itu yang kita nak belajar. Silakan. Baik, sekarang kita dah kenal terjemah biodata dia. Okey, sekarang kita lihat pula kepada usul qiraat. Usul qiraat bermaksud dengan asas qiraat ataupun standard tajwid Imam Qalun. Tu kita nak kenal lah. Bila kita kenal, dapat tapak ni, dapat asas ni, sifir ni kita dapat kenal betul-betul masuk dalam kepala, memang kita boleh bawa dalam solat, kita boleh baca macam tu. Saya sambil drive, saya baca Imam Qalun. Imam Qalun, Imam Warsh. Kemudian saya baca jamak. Tu maknanya kita dah ada asas tu lah. Okey, baik. Baik, untuk usul yang pertama, iaitu bab Al-Basmalah. Basmalah baina suratan. Antara dua surah, Qalun dia ada basmalah. Okey, kenapa kita sebut gitu Pelik Ustaz. Biasalah antara dua surah mesti ada basmalah. Sebab di sana ada perawi yang tak ada basmalah. Itu lain cerita. Jadi kita sebut secara jelas iaitu itsbat basmalah. Okey. Jadi itsbat ni maksudnya ada basmalah di antara dua surah. Kecuali yang ni kena ingat sungguh-sungguh ni, kecuali antara Al-Anfal, hujung Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah. Itu je tak ada. Itu tak ada. Itu memang asal pun memang tak ada. Itu Jami'ul Qura semua sekali tidak ada. Jadi kita mention juga supaya benda tu lekat, benda tu ingat. Baik. Jadi kita bawa contoh. Jadi contoh ni saya minta murid lah kot kan. Baik Ustaz. Kita nak minta siapa ni? Ni semua hafiz Quran Ustaz ya. Murid kita ni. Ya, betul. Baik, kita nak minta Khairun Nas lah. Nampak Khairun Nas tu macam dah bersedia dah tu Ustaz. Imam Munah. Imam Munah. Imam kita Okey. Tafadhal Khairun Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alaihim rabbuhum bidzanbihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha. Sadaqallahul azim. Ahsanta, masya-Allah, tabarakallah. Maknanya ada basmalah antara dua surah. Okey.
Okey, kemudian bagaimana pula dengan antara Al-Anfal dengan At-Taubah? Okey. Sengaja kita bawa juga supaya kita tahu cara nak baca dia. Baik, kena ingat untuk antara Al-Anfal dengan At-Taubah ada 3 wajah. 3 wajah tu kita sebut dalam bilik kuliah qiraat lah. Tapi dalam bahasa yang lebih mudah iaitu ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama waqaf macam biasa. Okey, jadi kita minta murid dengar tu betul ni sebab mereka akan buat ni. Okey, yang kedua wajah yang bentuk yang kedua ialah sambung terus. Hujung Al-Anfal sambung terus. Taubah dengan Taubah. Terus sambung. Baik. Bentuk yang ketiga adalah saktah. Dia berhenti sekejap je. Berhenti sekejap tapi tidak ambil nafas barulah. Kan kalabal rana ala qulubihim kan, itu saktah nama dia. Jadi kita nak minta murid bacalah kot. Nampak macam Aisyah nak cuba ke? Boleh ke Aisyah? Kita nak minta ketiga-tiga wajah ke satu-satu Ustaz? Satu-satu. Aisyah boleh tunjukkan wajah yang pertama. Wajah pertama berhenti saya. Berhenti. Silakan Aisyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ahsanti, betul Tak ada dalam ayat boleh sambung Ustaz. Boleh sambung. Nampak dia orang betul-betul menghafal ni kan. Seterusnya kita nak minta Rushda lah Ustaz ya. Boleh. Yang ni pada wajah sambung. Okey, silakan Rushda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Baik, dan satu lagi Ustaz, wajah saktah. Kita nak minta Kristina. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Okeylah. Ahsanti. Ustaz. Macam mana? Betul. Memang komplit dan kita sebut sekali sahaja dalam kelas kolon, nanti akan datang kita tak ulang dah lah. Baik. Jadi ambil perhatian apa yang Ustaz terangkan sebentar tadi dalam kita menyebut tentang imam-imam yang dinyatakan dalam soalan. Kita kena jawab yang pertama nama, yang kedua tarikh lahir dan tarikh wafat. Betul Ustaz? Dan kita akan sambung lagi selepas ini. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Ibku ma'ana sukses SPM Ishrin Wahid wa Ishrin. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Kalau kita nak tengok kepada yang pertama iaitu babul basmalah. Ada yang kita kena berhenti dan ada yang kita kena sambung. Betul. Dan ada juga yang kita saktah. Betul. Itu yang pertama. Dan yang kedua Ustaz, kita nak sambung lagi perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan mim jamak Ustaz. Yang kedua ni. Macam mana tu Ustaz? Silakan. Baik. Untuk manhaj yang kedua yang murid perlu ingat iaitu sekiranya mim jamak, apa dia punya syarat iaitu ba'daha harfun mutaharrik. Okey, maka akan lahir 2 bentuk lah. Yang pertama iskan. Yang kedua silah. Okey, iskan silah ni istilah lah. Apa dia tu nanti kita akan lihat pada contoh dia nanti. Sebab kita nak simpan dulu. Kita nak gabungkan dengan manhaj yang ketiga. Okey. Manhaj ketiga iaitu al-mad wal qasr. Okey, untuk mad jaiz munfasil ada 2 bentuk, al-qasr wa tawassut. Al-qasr maksudnya 2 harakat, at-tawassut dengan makna 4 harakat. Okey. Manakala mad wajib muttasil, kita sebut mad muttasil, ringkas dia adalah dengan tawassut iaitu 4 harakat. Mudah aja. Ingat yang tadi mad jaiz munfasil 2 4, yang ni tawassut. Okey. 4 lah. Tapi istilah kena ingat qasr, tawassut, tawassut. Okey. Kemudian manhaj yang keempat ya idhafah.
Ya idhafah ni ya saya tu. Inni. Inni tu Okey. Dia dibaca dengan baris atas. In kana ba'daha, sekira selepas dia adalah hamzah mutaharrikah, iaitu hamzah yang berbaris. Ataupun tak kisah hamzah baris tu baris atas ke, baris bawah ke, baris depan ke, ataupun alif lam li ta'rif. Seperti contoh la yanalu ahdiyaz zalimin. Kita baca la yanalu ahdiz zalimin. Qalun baca dengan la yanalu ahdiyaz zalimin. Okey. Baik. Jadi ni ayat yang kita nak cuba bawa lah. Okay. Baik Ustaz. Kita minta di sini sebenarnya ada 4 wajah bacaan untuk ada Qalun 4 saja. wajah. Ada 4. Jadi kita bagi-bagilah murid yang ada ni. Okey, boleh. Kita nak minta Hakim. Mesti Hakim kena mula dulu kan. Okey. Boleh Hakim? Kita nak tengok cara bacaan untuk jenis yang ketiga, kedua, ketiga dan keempat Ustaz. Ya, satu. Ada dalam ni Ada dalam ni. Okey, silakan Hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ahsan, betul bacaan tu. Maknanya dalam tu apa yang Aiman perasan? Saya nampak Ustaz yang baris panjang tu jadi 2 harakat. 2 harakat betul. Maknanya kat sini jadi 2 lah. Okay. Sebab ni mad jaiz munfasil hukmi kan. Kemudian yang ni dikekal dengan 4. Okey, tapi kat sini ada berubah tak? Inni a'lam tadi ada? Ini ni saya nampak tadi dia baca pendek juga. Dia baca dengan inni a'lam. Inniya. Ya, inniya. Itu bezanya ya. Maknanya itu bacaan dia lah, bacaan Qalun. Okey. Jadi kita bulatkan supaya kita cam lah lepas ni. Okay. Cuba kita minta murid yang kedua. Fatin, nak cuba Fatin? Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Sadaqallahul azim. Okey, ahsanti Maknanya itu dia terus ubah kepada dengan tawassut lah. Ni dia ubah dengan tawassut, iaitu 4 harakat. 4 harakat. Yang mim jamak semua diubah kepada 2 harakat. Kepada silah. Kepada silah. Okey. Okey. Silah di sini semua 2 harakat. Tapi perasan tak pada dia baca yang ini dengan 4 harakat. Silah dia tapi 4 harakat. Ustaz, kenapa boleh panjang Ustaz? Sebab apa? Sebab di sini mad jaiz mufassal dibaca dengan 4. Okey. Maka bila diubah kepada silah, maknanya silah dia bertemu dengan hamzah. Bukankah itu mad jaiz munfasil? Ya. Maka kena ikut. Kalau dia baca dengan 2, maka sini 2 lah. Silah dengan 2. Lakumu. Ustaz Ya. Okey. Baik. Mungkin macam mana Ustaz? Okey dah ke? Mungkin Dai Aiman baca. Saya baca Ustaz? Ya. Boleh. Okey, baik Ustaz. Saya cuba Okey. Kalau salah Ustaz tolong betulkan saya. Okey, dengan kos kemudian silah Boleh. Okey. Yang cara bacaan Hakim ke cara bacaan Fatin Ustaz? Gabungan. Alamak. Saya cubalah Ustaz Cubalah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Betul Ustaz? Allahu Akbar. Ada sikit Ada sikit Ada sikit yang sini lah. Sebab kita bacaan Hafs Asim kita
tak buat begitu, jadi kita terlepas pandang lah benda Betul tu. Ustaz. Tapi macam tu lah. belajar ni. Betul lah. Sebab tu usul dia kita kena faham betul baru kita boleh bawa dalam solat lah. Baik Ustaz. Okey, boleh. Okey. Mungkin ahadun minkum urid an yaqra bil qasri fi maddil munfasil wa silah fi mimil jama'. Man minkum? Silakan. Mungkin Siapa nak cuba? Aisyah. Tafadhali. Aisyah. Apa dia bunyi ni Ustaz? Qasrul munfasil wa silatu mimil jama'. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya Adamu anbi. Qasrul munfasil. Qala ya Adamu anbi'humu bi asma'ihim. Qala alam aqul lakum falamma anba'ahumu bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Okey, mungkin tersasul lagi. Dia nervous Ustaz. Nervous. Yalah nervous. Sebenarnya boleh tu. Okey. Boleh je tu. Okey. Jadi Ustaz, maknanya daripada kita kena pendekkan bacaan tersebut Ya. Baik Ustaz. Jangan qasrul munfasil ni pun kita jarang buat kan. Saya pernah baca tapi makmum kenapa Ustaz baca dua? Dia tanya kenapa baca dengan dua kan? Terkejut juga tu. Terkejut juga sebab kita dah biasa dengan empat kan. Kata sebab tarawih. Tarawih kan laju sikit. Teknik tu. Okey. Baik. Kita pergi kepada manhaj yang kelima. Okey, hamzatain min kalimah. Dua hamzah dalam satu kalimah. Kena ingat hamzah pertama sentiasa baris atas. Hamzah yang kedua ni kadang baris atas, kadang baris bawah, kadang baris depan. Okey. Seperti contoh, sifir dia AA, sifir kedua AI dengan AU. Okey. AA, AI, AU. Okey. Apa dia punya manhaj dia? Iaitu tashilus tsaniyah, tashilkan hamzah yang kedua ma'al idkhal, berserta masukkan alif mat di antara tengah ni. Di tengah-tengah ni akan dimasukkan alif mat. Okey. Mungkin kita nampak ni sikit. Cuba kita pergi pada praktikal, kita akan nampak macam mana tashil itu dengan idkhal tu. Alright. Baik, contoh dia aunabbiukum. Okey, aunabbiukum sifir apa? Sifir AU. Okey, asal dia kita baca aunabbiukum. Jadi ustaz bawa contoh bagi mata pelajaran ni, ustaz bawa contoh pertama iaitu aunabbiukum. Ingat kita tashilkan hamzah yang kedua, kemudian kita letakkan idkhal alif mat. Okey, tashil ni maksudnya kita mudahkan dia. Macam mana mudah dia? Kena ingat yang kita nak ubahkan adalah huruf yang kedua, betul Betul. Okey, dia baris depan. Jadi tashil ni maksud dia ialah kalau kita baca hamzah baris depan AU, lawan dia ialah waw baris depan AU. Lahir tashil antara tu AU. Nak kata U pun tak, nak kata W baris depan pun tak. Waw baris depan pun tidak. Jadi antara tu lahir satu istilah tashil. Okey, dia memudahkan. Ya. Okey. Jadi contoh untuk aunabbiukum akan dibaca dengan aunabbiukum. Jangan jadi waw lah. Jangan jadi waw. Dia tengah-tengah Ustaz. Tengah-tengah ya. Aunabbiukum. Ya, betul. Okey, kenapa kita agak lanjut sikit sebab kita ada alif mat lah. Dua harakat Okey. Dan U tadi tu dia kena dua harakat juga Ustaz. U terus sambung sambung je. Baik. Okey, kemudian AI asal dia AI hamzah baris bawah. Tashilkan lawan dia dengan ya baris bawah. AI.
ai, ai. Lahir tengah-tengah ni. Ai. 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 Okey. Ai. 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 Ya. Okey. Macam ngada-ngada sikit lah dia punya tu. Sebab orang Arab sangat susah kalau bertemu dua hamzah. Lidah dia orang susah. Tu Ai. Sebab tu ada pemudah. Ada pemudah. Okey. Jadi kalau contoh dia Aiza. Aiza. Ya, betul. Okey. Okey. Yang ketiga ni saya minta Dai Aiman lah. Boleh Ustaz? Boleh. Asal dia A'anzartahum ayat ke-6 daripada surah Al-Baqarah. A'anzartahum akan dibaca dengan Anzartahum. Betul Ustaz? Betul. Sekali lagi, mungkin sekali lagi. Anzartahum. Betul, tepat sekali. Sebab dia kena, pertama sekali Ustaz sebut tadi, kena tashilkan dia. Betul. Dan juga letak huruf mat. Betul Ustaz? Huruf mat, betul. Okey, baik Ustaz. Okey. Kemudian kita pergi pada hamzatan min kalimatan. Ini manhaj yang ke-6. Sebelum kita nak pergi yang ini Ustaz, kita berehat dulu. Boleh. Baik. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM Ishrin Wahid wa Ishrin. Ibqu ma'ana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan min jadid ila bernami Sukses SPM Ishrin Wahid wa Ishrin. Kalau dalam bacaan kita, kalau kita bertemu dua huruf hamzah, rupanya baru saya tahu hari ni Ustaz. Ya, betul. Rupanya orang Arab ni dia susah sikit nak sebut bila bertemu dua hamzah. Betul. Tapi ada qiraat qalun ini yang memudahkan bacaan tersebut. Betul. Dan formulanya ada 3. Betul. Tadi Ustaz ada sebut au, lepas tu AI dan juga AA. Dan kita dah cuba dah bacaan itu tadi. Dan kita nak pergi yang ke-6 Ustaz, seterusnya. Kita yang kali ni kita pergi pada teknik menjawab. Teknik menjawab. Okey, silakan Ustaz. Contoh murid semua dah maklum dalam kertas 1 kita ada tilawah untuk qiraat. Dia ada 5 soalan untuk SPM. Soalan pertama dengan soalan kelima adalah ujian qiraat. Dia akan disuruh baca qiraat secara langsung. Jadi sebagai contoh, kalau soalan pertama biasa Al-Fatihah lah. Bonus Ustaz Ya, bonus. Maksudnya pelajar dapat kuasai, memang dapat lah. Iqra' surat Al-Fatihah bi riwayati qalun. Okey, mudah aja. Iaitu baca surah Al-Fatihah yang ini dengan riwayat qalun. Okey, jadi murid ambil masa sekejap, tengok dulu. Okey, kat mana yang usul dia, yang di mana ada farsyu huruf dia, kita dah belajar sikit tadi kan. Okey. Jadi kita tengok kat sini, kita nampak okey, dah nampak dah sikit-sikit. Sebab Dai Aiman pun dah tunjuk tadi. Okey, iaitu sini ada perubahan. Okey. Yang kedua iaitu ada usul dia, manhaj dia mim jamak. Dengan di sini mim jamak ada 2 tempat. Okey. Jadi mim jamak ada 2 tempat dan kita pun dah tahu mim jamak bagi qalun ada 2 bentuk. Iskan dan silah. Okey, iskan maksudnya kita matikan alaihim. Untuk silah alaihimu. Jadi murid boleh pilih. Kalau disuruh baca dengan qalun, murid boleh pilih nak baca berhenti, mati ataupun sambung. Ya, betul. Jadi jangan gelabah maknanya. Ustaz, tak perlu tanya dah pada mumtahin tu, tak perlu. Terus dia baca. Okey, jadi kita baca dengan Malik Yaumiddin alaihim ataupun alaihimu. Boleh je. Dua-dua betul. Dua-dua betul. Okey, jadi saya ingat tak perlu buat contoh lah kan. Okey. Boleh Ustaz, seterusnya. Untuk kertas 2, ini dalam bentuk penulisan. Murid pun kena kuasai. Bukan sekadar dia kuasai kaedah membaca, bahkan perlu menguasai kaedah menulis jawapan ataupun mengarang ayat. Baik. Contoh dia datangkan satu ayat, Maliki Yaumiddin. Soalan dia, kaifa qara'a qalun li hadhil ayah. Lihat hujung dia 2 markah. Okey. Jadi ambil masa. Okey. Untuk ini saya bagi dia punya cara. Cara dia kena ingat mulakan dengan qara'a.
mulakan dengan qara'a. Siapa dia? Qalun. Kemudian apa yang dibaca? Kalimah itulah. Dengan apa? Letak dengan huruf ba dulu. Okey. Ingat murid, 4 cara ni. Qara'a, siapa dia? Qalun. Kalimah apa? Kalimah apa? Kemudian keempat, bi. Ba. Bi. Bi tu denganlah. Okey, jadi kita kata Qalun baca Maliki dengan buang alif. Okey. Jadi bila dibuat macam ni, yang ni kita kata 2 markah penuh. Oh. Ayatnya macam ni Ustaz? Ya. Yeah. 2 markah penuh. Mudah je. Baik mudah, Ustaz. Mudah je. Sebab apa? Kita bayangkan tadi kita boleh baca. Okey je. Maliki yaumiddin. Tak susah pun kalau kita nak pergi pada bentuk penyataan. Baik. Okey, kita pergi pada ayat lain, contoh soalan lain. Okey, ni ayat terakhir daripada surah Al-Fatihah. Soalan dia, kaifa qara'a Qalun li hadhil ayah darajatan. Dua markah juga. Okey. Kita lihat kat sini first kali dia tak ada apa-apa farsyu huruf. Dia ada hanya manhaj ataupun usul dia. Jadi kita bulatkanlah siap-siap. Okey, murid jangan takut untuk menconteng dalam kertas soalan. Boleh Ustaz Ya. Kita galakkan. Sebab kadang-kadang mereka tak terjawab di sini. Kadang-kadang mumtahin ataupun pemeriksa boleh dapat markah daripada contengan mereka yang di tepi. Oh, maknanya dia tahu yang ni budak ni tahu. Budak ni tahu tapi dia takut nak jelmakan ataupun terjemahkan jawapan tersebut di dalam skema ni. Baik. Jadi kita dapati ada coretan dia. Sebab tu budak ni dia dapat markah. Kita bagi markah. Baik. Itu cara dia. Murid jangan takut untuk conteng kertas soalan anda. Okey, pegang yang tu. Baik. Ingat tak apa kita kata tadi? Ada 4 cara ataupun 4 tertib dia. Qara'a, siapa dia? Apa yang dibaca? Dan B, letak perkataan B. Jadi Qalun baca mim jamak pada 2 kalimah alaihim dengan 2 bentuk. Iskan, silah. Oh, simple je. Simple je. Yang penting kita tahu pecahan itu Ya, betul. Qara'a Qalun mim jamak fi kalimati alaihim biwajhin iskan wa salah. Okey Ustaz. Jadi murid jangan takut, jangan gelabah. Jangan tertukar pula. Biwajhaini Qalun qara'a. Jadi terpening dah. Dia tak pandai nak susun dah Lego tu tak pandai nak susun. Itu bahayalah. Ustaz dah tulis nombor dah tu. Dah tulis ikut je format tu kan. Okey. Bocor dah ni kan. Okey, kita datang ayat yang agak lain sedikit. Kita keluar daripada Al-Fatihah, kita masuk Al-Baqarah. Okey. Bayin, jelaskan. Okey, bila kita jelaskan, kita lihat dulu dalam ayat ni apa yang ada. Okey, kita dapati ada alaihim. Okey, him ni mim jamak ni, tengok selepas dia. Ada hamzah. Tak perasan dah pula. Kalau cakap tu maknanya perasan dah. Maknanya dah usul dah pegang dah cantik tu. Tadi saya dah standby mu dah tadi. Tapi tengok hamzah. Lain ni. Jadi dia ada 3 wajah lah. Seperti yang kita maklum tadi, dia ada iskan, dia ada silah ma'al qasril munfasil, yang ketiga silah ma'a tawassutil munfasil. Mudah sahaja. Okey, tetap format yang sama juga. Ya, betul. Ingat Lego kita tadi, Lego kita sebut Lego lah kan. 1, 2, 3, 4. Baik. Ingat lagi kita ada yang ini. Ni hamzatan saya. Hamzatan min kalimah. Sifir apa yang ni? Sifir AA. AA, AU, AI. Yang ni AA lah. Okey. Jadi ingat Lego tadi, qara'a Qalun hamzatan fi kalimah anzartahum bi. Baru kita terjemahkan. Tashil hamzah yang kedua
di antara hamzah dengan alif dengan idghal. Itu cara kita nak menulis jawapan dalam kertas yang kedua, insya-Allah. Okey, baik Ustaz. Jadi yang penting sekali kita ingat apakah formula yang kita pelajari dalam qiraat qalun ini, supaya Ustaz kita boleh mempelbagaikanlah cara bacaan tersebut. Baik Ustaz, kita dah berada di akhir siaran, tapi selepas ni kita nak belajar mata pelajaran apa ya Akmal? Ya, selepas ini kepada calon-calon SPM yang mengambil mata pelajaran reka bentuk grafik digital, anda kena nantikan sekejap lagi pada pukul 5 petang bersama dengan saya, kerana kita nak belajar pasal logo man, logo. Logo dalam bahasa Arab apa man? Logo dalam bahasa Arab syiar. Betul Ustaz? Syiar ya. Ya, syiar. Itu kejap lagi lah. Okey. Tapi sebelum habis tu kena sadaqallahul azim dulu. Sadaqallahul azim. Okey. Baik. Terima kasih Akmal. Dan kita nak ucap terima kasih kepada murid-murid kita dan juga penonton-penonton kita di rumah. Terima kasih Ustaz. Ada rezeki kita jumpa lagi. Kita berakhir di Sukses SPM 2021. Ila liqa, ma'assalamah.